بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi peluang serta keizinan kepada kita untuk kita sama-sama dapat bertemu pada malam ini. Seterusnya kita menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu tajwid ataupun sifatul huruf. Kita sambung pada muka surat 199, iaitu nombor 7, sifat yang berikutnya iaitu sifat itbaq. Sifat itbaq ini merupakan sifat yang ketujuh daripada keseluruhan sifat huruf. Adapun dalam bahagian sifat berlawanan, dia adalah sifat yang keempat. Dia keempat iaitu itbaq, berlawan dengan ataupun lawannya adalah infitah. Itbaq lawannya adalah infitah. Lepas kita berkongsikan tentang sifat isti'la, iaitu sifat yang ketiga dalam bahagian sifat yang berlawanan. Jadi sifat isti'la lawannya adalah istifal, iaitu isti'la adalah sifat yang mana huruf-huruf yang bersifat isti'la itu dia terangkat pangkal lidah. Adapun lawannya sifat yang istifal itu, huruf-huruf yang bersifat dengan istifal, iaitu huruf-hurufnya tidak terangkat pangkal lidah. Maka pada malam ini kita masuk kepada sifat itbaq. Itbaq iaitu pada bahasa ialah melekat. Itbaq tabaqah ataupun tabaq. Jadi melekat. Kalau pinggan ataupun piring, Arab panggil tabaq. Tabaq itu melekat yang boleh kita letak di atas dia kan. Ataupun dipanggil lagi antaranya kalau kitab-kitab dipanggil matbaqah. Matbaqah yang dicetak. Yang dicetak itu, cetakan itu melekat pada kertas tersebut. Itu pada bahasa lah. Adapun pada istilah, iaitu terangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebut hurufnya. Dimaksud pada kata sifat itbaq, apabila huruf itu disebut, huruf-huruf yang bersifat itbaq itu disebut, maka lidah terangkat menutupi langit-langit semasa menyebut huruf-huruf itu. Ini kita bicara pada bab itbaq ataupun pada sifat itbaq. Jadi terangkat lidah di sini dia tak sebutlah pangkal lidah kan. Adapun kalau kata isti'la itu terangkat pangkal lidah. Jadi di sini dia sebut terangkat lidah. Maka pangkal lidah itu ialah bahagian isti'la ataupun sifat isti'la. Jadi selain daripada pangkal lidah, iaitu bermula daripada tengah lidah dan hujung lidah, itu adalah merujuk kepada itbaq. Itu maksudnya. Jadi istilah ialah menutup ataupun terangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebut hurufnya. Kenapa? Kerana ada kata ulama di situ, kata Sahib As-Salsabil Asy-Syafi'i,
al-itbaqu ilsaqul lisani balhan. Itbaq itu melekat lidah pada langit-langit. Jadi bila kita sebut huruf dia ada 4. Sa, kan? Ba, ta dan wa. Jadi keempat-empat huruf tu bila kita sebut sa, ke mana lidah kita? Ke atas. Maknanya ke langit-langit, menutupi langit-langit. Ba, begitu juga dengan ba, ke atas juga. Ta berbeza dengan ta. Kalau ta dia tidak menutupi langit-langit, itu ta. Tapi kalau ta dia menutupi langit-langit atau bunyinya adalah tebal. Dan juga wa berbeza dengan zat. Zat dia tidak itba', dia infitah. Zat ataupun adapun wa dia itba'. Baik. Jadi huruf-huruf itbaq ini juga bersifat dengan isti'la. Dia ada kesinambungannya. Jadi huruf-huruf isti'la 4 ini adalah juga bersifat dengan bersifat dengan isti'la. Ataupun 4 huruf ini ialah juga huruf isti'la. Iaitu sa, ba, ta dan wa. Baik. Jadi di antara huruf-huruf itbaq itu dia ada kategori-kategorinya. Kategori-kategorinya iaitu yang pertama huruf ta, iaitu yang paling kuat. Huruf yang paling kuat dalam huruf-huruf itbaq ini adalah huruf ta. Huruf ta. Kerana apa? Kerana dia juga mempunyai sifat qalqalah. Jadi ta dia kuat pada sebutannya ataupun sifatnya kuat. Dia duduk di martabat yang pertama dalam sifat itbaq ini kerana dia mempunyai sifat tunggal yang lain iaitu qalqalah. Dan sifat qalqalah itulah menguatkan huruf ta tersebut. Nampak? Jadi itulah menunjukkan ta itu ialah huruf yang kuat. Manakala yang kedua iaitu sa. Sa dan ba. Yakni sa dan ba ialah huruf yang sederhana. Di antara huruf-huruf itbaq ini, sa dan ba adalah huruf-huruf yang sederhana kerana sa mempunyai safir dan ba mempunyai sifat tunggal iaitu istitalah. Jadi huruf-huruf yang ada sifat-sifat tunggal padanya, terhimpun padanya sifat-sifat tunggal, maka huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang kuat juga. Cuma dia berbeza antara sifat tunggal itu. Adapun bagi ta tadi, sifat tunggal dia adalah qalqalah. Kerana qalqalah itu mendetak ataupun melantun, maka dia lebih kuat lagi daripada safir ataupun istitalah. Sa dia ada safir, dia hanya berdesir, tetapi dia tidak mendetak ataupun tak melantun berbanding dengan qalqalah. Maka safir agak sederhana berbanding dengan qalqalah. Adapun ba, huruf ba dia ada istitalah, iaitu meleretkan tepi lidah ataupun pada bahagian gigi geraham. Tu dia ada sifat tunggal terhimpun dalam huruf-huruf tersebut. Adapun yang ketiga ataupun huruf yang keempat iaitu huruf dha. Huruf dha dikira sebagai huruf yang paling lemah dalam huruf itbaq kerana dia tidak mempunyai sifat tunggal. Tu. Jadi boleh cerita faham tak ni? Tak apa, dengar tu dapat gambaran lebih kurang. Kan? Baik, itulah di antaranya huraian dia. Apapun, walau bagaimanapun, tengok pada bacaan pula.
barulah kita tahu nak menentukan sama ada kuat ke, sederhana ke, lemah ke, bagaimana. Nampak? Jadi kita lepas kita baca kat mana? Ada tanda tak? Quran. Yang lepas ada tanda tak? Ke surat apa tu? Yang Quran 95 yang lepas. Kita buka Quran tengok. Dia tak boleh hurai panjang. Hurai panjang lagi kita blur punya. Dia hurai sikit masuk ayat Quran kita baca. Hurai sikit masuk ayat Quran kita baca. Baik, saya cuba 95. Boleh bekas-bekas ambil Quran. Kita sama-sama baca. Sembilan puluh lima, ya. Ayat 102 ya. Okey. Okey, muka surat 95, juzuk yang kelima, surah An-Nisa. Ada? Nampak? Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ sebut وَإِذَا ujung lidah kita bertemu bawah gigi kacip. Ataupun gigi kacik sebelah atas, hujung lidah kita bertemu bawah gigi kacik sebelah atas, gigi tengah. Jadi za. Kerana di sini dia apabila kita perhatikan dia ada beza dengan huruf dha. Lagi kita nak sebut huruf dha pula kan. Yang ni kita sebut huruf za dulu. Jadi wa iza, jangan kita sebut wa iza dia lain. Kalau kita sebut wa iza maka dia jadi zai. Zai ataupun zal. Jadi bila kita sebut wa idza apa? Dia jadi tembut. Okey. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Wa idza. Kemudian as-salat itu sad. Sad itu adalah bersifat dengan itba'. Tadi kan kita sebut tadi kan itba'. Jadi fa aqamta lahumus salat kan. Satu yang pertama dia bersifat isti'la kan. Ini kita main sifat kita biasakan dengan sifat. Adapun hukum mat dan sebagainya itu dah selalu lah. Ini nak biasakan dengan sifat-sifat. Kalau kita jumpa ada terkeluar hukum, kita keluarlah hukum. Begitulah. Jadi solat itu dia
Huruf sad dia bersifat dengan isti'la dan juga bersifat dengan itba'. Mana kata huruf ni adalah huruf yang kuat di antara huruf-huruf hijaiyah, maka huruf itba' dan juga huruf isti'la ini dia bersifat dengan sifat yang kuat. Ataupun huruf itu dipanggil huruf yang kuat. Sekali lagi. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak sekali lagi faltakum tebal ya faltakum ta'ifatum minhum ma'ak ma'ain min ain kafan ma'ak ma'ak di tengah halkum halkum ain di tengah halkum ha di tengah halkum adapun ha bulat kan ataupun dia panggil apa ha simpul kan ada orang panggil ha sanggui ya ada orang panggil ha sanggui kita jangan dengar. First time kita dengar tiba-tiba ha sanggui. Terkejut juga kita. Kok mana jadi ha sanggui? Oh rupanya dia ikut sanggui rambut orang perempuan kot. Gitu. Jadi dia kata ha sanggui. Jadi ha bulat ke, ha simpul ke ataupun ha sanggui maka dipangkal halkum. Juga hamzah dipangkal halkum. Jadi ain di tengah halkum. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ tengok walyakhu kha tu di mana kha di hujung halkum kha di hujung halkum kemudian zal di mana hujung lidah hujung lidah yang bertemu dengan gigi kecil ataupun gigi tengah yang atas jadi walyakhudhu apa walyakhudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ yang pertama ta kan ta'ti ti tu ta infitah dan dia pula berbaris di bawah maka baris di bawah adalah tarqiq ataupun nipis kemudian masuk sebelahnya ataupun huruf yang berikutnya adalah ta sifatnya isti'la kemudian sifatnya itba' dan dia berbaris
di atas, maka itu tafkhim, tebal pula. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Satu lagi, pada ta marbutah tersebut tanwin bertemu dengan hamzah, jangan dengung. Bahasa situ apa? Izhar kan. Tanwin bertemu dengan hamzah kan. Sama ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar. Maka izhar kena baca dengan jelas tanpa dengung. Sebut nyata. Sekali lagi, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Jadi saya saja baca tu satu persatu supaya nak dengarkan sebutan yang jelas. Tapi kita baca, janganlah wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam. Yang pentingnya tu. Itu dia jadi sabta pula. Cuma saya nak tunjukkan sebutannya itu. Jadi kita baca macam biasa. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Silakan sekali lagi. Saya rasa ulang 10 kali ingat terus dia. Di kaedah kita dalam hafal Quran pun macam tu lah. Anak-anak kita dah hafal Quran di sekolah tu. Itulah. Satu ayat tu ataupun satu jumlah kita baca ulang 30 kali. Ulang. Kalau berasa nak try hafal, cuba cara macam tu. Boleh. Siapa-siapa pun boleh hafal Quran. Kan? Umur 40-50 pun boleh hafal. Guru saya dulu di Mesir umur 40 tahun baru mula hafal Quran. Masa dia mengajar kami tu, umur dia 70 tahun, hampir 70 berapa, hampir 80 tahun. Tapi dia masih lagi ingat. Hak kami ni segan, ngaji daripada kecil tak ingat pula Quran. Dia ada umur pun bawa Quran tapi dia ingat. Allah buka pintu hati dia, alhamdulillah. Baik. Jadi wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Sekali lagi, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Situ wal ya'khudhu hid. Ha baris bawah. Hi kena ke bawah kan dia. Maksudnya kerana di bawah mengikut pada ataupun seumpama huruf ya, i gitu. Hi gitu bunyi sebutannya. Jadi selepas padanya adalah huruf zal pula. Jadi hi walaupun sebelumnya ha berbaris kasrah, zal tetap juga makhraj pada gigi tengah tersebut. Makhraj dia takkan lari. Dia tetap yang sama. Jadi haid tetap juga ujung lidah ke gigi kaki sebelah atas. Maka umpama kita keluarkan sedikit lidah kita lebih daripada gigi. Jadi haid begitu. Dia tetap bunyi juga. Itu cara dia begitulah. Okey, sekali lagi kita cuba. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Okey, sekali lagi.
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم baik. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ Jadi kita sempurnakan sebutan dia betul-betul ya. Wa kan, wa kita sebut waw. Wa kan, kemudian nak masuk kepada dal. Waddal ladzina kafaru law tu kerana apa? Dia li. Sebab waw mati sebelum dia baris di atas. Jadi sebutnya law. Bukan law. Itu saja tak. Lau kena lunakkan dia. Waddal ladzina kafaru law taw kan. Sebab apa? Ghain tu, ghain sifat dia apa? Isti'la ke apa? Ghain. Bukan isti'la. Habis tu? Ghain apa? Kita tengok balik ya. Isti'la ke istifal ghain? Isti'la kan? Ghain isti'la. Bila isti'la pangkal lidah dia terangkat. Tar. Jadi terangkat, maka kuat. Huruf yang kuat juga. Jadi kita kena sebut lautar, sebab sebelumnya juga adalah baris atas. Sebelumnya baris atas iaitu ta tu adalah berbaris atas, maka tafkhim lautar itu. Tinggi. Jadi sekali lagi waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Silakan. Susah mengulang banyak kali dong. Jadi sebab apa saya sebut berkali-kali itu kerana mulanya sebut tarfulu. Bila tarfulu dia tak jadi isti'la. Maka dia disumpama istifal. Tarfulu. Nampak? Serupalah macam ada bila orang baca ghairil magdu. Nampak? Ghairil mag dia baca. Sini tar, maka di sana pun mar. Cuma mim tu adalah tawassut. Mardu gitu. Jadi ghain tu tetap isti'la. Jadi bila dia baca ghairil ghain tu jadi juga istifal juga. Jadi tak kena. Kerana sifat dia adalah isti'la. Begitu juga di sini lau tarfulu, maka dia jadi istifal, dia tak jadi isti'la. Maka kena baca lau tarfulu, begitulah baru dia isti'la. Tu gitu. فيميلون عليكم
mailatan wahidah. Ha tu kena sampai kepada makhrajnya. Ha pun sama, hi pun sama, hu pun sama. Makhraj tetap sama. Cuma apabila kita tidak sempurnakan pada makhraj ataupun tidak berpegang kuat pada makhraj, maka dia jadi sebutannya terlepas, senang disebut dan makhraj tidak berpegang kuat. Maka dia jadi apa? Wahidah. Apa tak? Dia akan jadi wahidah. Dia tak jadi wahidah. Tu beza. Jadi kita sebut, tetapi pegang kuat tak pada makhraj ataupun tidak. Kalau pegang kuat pada makhraj, maka sempurna bunyinya. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Begitu. Barulah pegang kuat pada makhraj tu dan sebutannya jadi fasih. Begitu. Okey, sekali lagi silakan. Jelas tu. Begitulah. Okey, sekali lagi. Kerana di fayamilu tu tak berapa nak kasrah sangat. Fayamilu, mi tu kena ke bawah, kan, tekan dia ke bawah. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Begitu. InsyaAllah tahun depan boleh masuk telinga qari belakang. Tahun ni dah buka lah, tapi tak ada kot. Tahun depan pula. Sebab dia buka bulan Januari. Baik. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim maqar. Tu kena tebal tafkhim. Sekali lagi. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim maqar. Adam mim maqarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Gamak-gamak tak sampai tu nak terbabat lah. Okey, sekali lagi kita buat. Adam mim maqarin aw kuntum marda an tad'u. Aslihatakum. Sekali lagi,
kum tu kena sebut dengan kum, sempurna ikut baris, kan? Jadi kalau kum dia tidak sempurna baris dhammah tu, jadi kum pula, kan? Dia kena kum, kum, kum ataupun kaf waw mim, kum, ataupun kalau eja rumi tu KUM lah, kum, gitu. Kalau kum dia jadi KOM, kan? Jadi lebih fasihnya adalah kum, bukan kum. Macam contoh kita bagi salam lah, Assalamualaikum. Biasa kita nak sebut Assalamualaikum, kan? Dia Assalamualaikum, kum, kaf, dia bukan qaf. Kalau qaf barulah bunyi kum, tapi kaf bunyi kum. Nampak? Sekali lagi, antad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sekali lagi, innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Saya tak jelas dengar hamzah dengan ain, bunyi macam sekata. Innallaha 'adda lil kafirin. Apa sekali tak dengar mana satu mana satu ain. Nampak tu? Itu memanglah agak sebab dia dekat-dekat. Sebab tu di pangkal halqum, ain tu di tengah halqum. Jadi dia dekat-dekat. Jadi kita kena sebut, jelaskan satu persatu. Innallaha yang kedua tengah halqum, yang pertama pangkal halqum. Cuba kita buat satu-satu. Okay. Yang kedua a'udzu. Kita baca apa? Isti'azah tu. A'udzu billah. Nampak? Yang ni dua-dua baris yang sama, baris fathah kedua dia. Sekali lagi. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Baik. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. فاذكروا الله قياما وقعودا
وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة Ta tu huruf apa? Bersifat apa? Ta. Qal. Kalau dia sukun maknanya dia qalqalah kan. Bila dia duduk kat pertengahan kalimah dia jadi qalqalah sughra. Maka disebutannya fa iza ma'nantum. Ya, jadi hamzah tu tidak ada qalqalah. Ta yang ada qalqalah. Fa iza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Itulah diantaranya contoh-contoh ataupun bacaan yang mana yang saya tunjukkan tadi itu adalah merujuk juga kepada ataupun sifat itbaq itu. Jadi ada ba, kita tengok qadaitum au kuntum marda an tad'u min matarin. Lagi mana lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Tu fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifah. Jadi banyak huruf-huruf yang disebutkan di dalam muka surat ini
berkaitan dengan sifat itbaq. Jadi itbaq ialah melekat, ataupun pada istilah ialah lidah terangkat menutup langit-langit semasa menyebut hurufnya. Jadi masa menyebut huruf to ya, contoh bila kita sebut to, waktu mana yang dia tutup tu? Masa mana yang dikatakan tutup langit-langit tu? Masa kita mula menyebut hurufnya. To. Jadi yang dikatakan to tu sifat sama je dengan makhraj. Contohlah, makhraj itu merujuk kepada hujung lidah itu bertemu dengan tempat yang ataupun di pangkal gusi sebelah atas, ataupun pangkal gigi, pangkal gusi sebelah hujung gusi sebelah atas atau pangkal gigi sebelah atas, itulah tempat bagi huruf ta. Adapun yang dikatakan sifatnya itu bila kita nak menyebut huruf ta itu sambil lidah kita itu menutupi langit-langit sebelah atas, itu sifat bagi dia. Jadi itulah yang dikatakan itbaq. Begitu juga dengan so bila kita nak sebut, masa itulah lidahnya menutupi langit-langit sebelah atas. Ataupun bila dah sebut dah so terbuka dah, waktu itu dah selesai dah menyebut huruf itu, kan? Jadi nak dilihat kepada mana? Kepada pergerakan lidah kita itu. Tempat yang bertemu hujung lidah dengan pangkal gigi sebelah atas itu adalah bagi huruf ta. Kemudian huruf sa, iaitu lidah kita bertemu dengan langit-langit sebelah atas di bahagian tengah lidah. So. Bukan hujung. Kalau hujung lidah dia ke bawah ataupun membelakangi gigi kacip sebelah bawah. Gitu. Itu pada makhraj. Dan pada sifat bila sebut dia menutupi langit-langit kita. Itulah dikatakan itbaq. Jadi huruf itbaq ini ada 4 sahaja, iaitu sa, ba, ta dan wa. Adapun selain daripada itu ialah huruf-huruf infitah. Huruf-huruf infitah. Makna kata dia tidak menutupi langit-langit ketika menyebut hurufnya ta, ba, ma, contohnya dan sebagainya lah. Nanti kita akan sambung pula di masa akan datang, insya-Allah, berkaitan dengan huruf-huruf infitah, insya-Allah. Jadi sekarang itu untuk pada malam ni. Jadi mudah-mudahanlah faham dan apa yang kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah ia bermanfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.